Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada semua. Selamat pagi kepada semua rakyat Malaysia. Waalaikumsalam. Selamat pagi kepada orang Muslim yang sedang berpuasa Ramadan ini. Hari ini adalah hari keempat kita berpuasa sebenarnya. Kan? Jadi, setengah keempat Alhamdulillah. mungkin dah yang lima kan cerita dia. Okey, Nah, Cik Wan. Biasa dalam bulan puasa ni, orang rajin dan amat kerap bersedekah. Betul? betul. Orang nak kejar Jadi, pahala kan. Ambil ya, jadi pahala topik Ramadan pagi katanya. ni jadi topik pagi ni kita buat tajuk bersedekah. Adakah kita betapa ikhlaskah kita? Itu tajuk dia. Bersedekah kan? Betapa ikhlaskah kita untuk cerita dia. Jadi untuk memulakan bual bicara ni, sembang santai ni kita mulakan dengan Cik Wan dulu lah cerita dia. Itu biasa. Okay. So, bukan apa. Tajuk sedekah ni sebenarnya menarik kan. Menarik sebenarnya. Sebab, yalah. Kita ni orang Melayu terutamanya kan. Dan of Okey. course sebagai seorang Islam. Kita menganggap sedekah itu adalah satu ibadah kan. Ibadah yang mana kita nak dapatkan pahala. Pahala dan juga mengambil kesempatan ni untuk orang kata apa di bulan Ramadan ni untuk membanyakkan sedekah lah kan. Betul. Apatah lagi kita juga biasanya nak sedekah, kalau nak sedekah lebih ni nak cari pahala di bulan Ramadan, apatah lagi di hari Jumaat yang mulia ni kan. So orang Betul. kata pahala dia bertambah-tambah lah, berganda-ganda lah kan. Dia berkata lah. So itu nak cari Ustaz dia kata. berkata lah, ustaz-ustaz kata lah kan. Tapi dalam pada kita bersedekah tu sebenarnya adakah kita bersedekah tu dengan ikhlas kerana Allah Ta'ala ataupun semata-mata kerana pahala ataupun sebab kita nak dapatkan sesuatu as return daripada Allah Ta'ala ataupun sebab kita nak dapatkan kredit daripada orang di sekeliling kita. So itu persoalan-persoalan yang mungkin timbul lah kan. Dan kadang-kadang bila sedekah tu digembar-gemburkan, memang betul ada kita dengan pendapat mengatakan bila kita bersedekah tu kita nak jadikan tauladan atau contoh kepada orang lain untuk menarik orang lain supaya sama-sama bersedekah. Tapi sejauh manakah benda tu benar dan kadang-kadang dia menimbulkan riak dalam hati kita. Itu persoalan aku sebenarnya. Itu yang bermain dalam kepala aku lah. Faham. Sebenarnya. Jadi itu yang kita nak, kalau boleh kita nak kupaskan hari ni lah. Mungkin kau ada idea lebih lagi kan. Untuk Benda kupaskan macam mungkin ni, ni bang. benda macam ini pasal aku banyak travel. Dan aku tengok dunia ni cerita dia kan. Jadi aku dah dapat melihat pelbagai konsep sedekah ni cerita dia. Okey. Boleh katalah ini kita cerita, aku tak nak cerita di luar alam Melayu cerita. Kita cerita di alam Melayu, dalam Malaysia ni cerita dia kan. Kebanyakan orang bersedekah cukup banyak pada bulan puasa cerita dia. Kalau paling bulan Ramadan ini dia orang akan berganda-ganda lebih banyak bersedekah daripada bulan-bulan yang lain. Sedangkan manusia hidup ni sepanjang tahun, bukan pada satu bulan saja cerita dia. Kan? Contohnya anak yatim, fakir miskin, yalah anak yatim, fakir miskin dengan orang-orang yang susah sebagainya kan. Macam kita ada banyak kategori kan cerita dia kan. Asnaf kita panggil. Kan? Tapi orang lebih nampak asnaf ni pada bulan puasa saja cerita dia kan. Kebanyakan orang-orang yang besar-besar ni kan, orang ternama ni, orang kaya ni kan, kapitalis lah cerita dia kan. Ataupun istilah aku bagi dulu ialah kalau Luna cerita dia kan. Okey. Golongan-golongan bangsawan ni cerita dia pun lebih prihatin pada bulan puasa cerita dia. Jadi ada banyak sebab lah. Satu sebab yang utama yang aku nampak ialah kerana nak nama, nak dikreditkan oleh orang. Jadi orang akan portraykan sebagai seorang ni filantropis kan. Filantropi ni ialah orang yang suka menderma, bersedekah sebagainya. So media-media akan up. Kalau lah sama ada media itu diupah atau media itu memang media itu neutral, mereka akan bawa cerita-cerita ni. Contohnya pada masa dahulu kan, sebelum tahun-tahun sebelum ni. Tahun-tahun ini kita tak dengar lagi kan. Sebab apa? Sebab Mamat tu sedang dalam kes bicara kan. Kita tak nak sebut nama Mamat tu kan. Kalau dulu tiap-tiap tahun dulu ke cerita dia masa start daripada PKP, dia sebab Mamat itu meletup masa PKP cerita dia. Sebab orang lain tak jalan satu Malaysia, dia seorang dapat jalan satu Malaysia. Walhal dia tak ada surat polis pun. Tak ada surat polis pun tapi dia berjalan satu Malaysia Mamat tu. Okey, jadi dia berderma sana, berderma sini, bagi kat polis lah, apa dan sebagainya. So dia lepas roadblock sebagainya dan dia buat itu. Dan dia ada kru media yang akan memportraykan dia. Memotretkan dia apa saja tindakan dia, derma, sedekah sebagainya kan. So pada masa tu orang nampak wah dia ni hebat bersedekah sebagainya.
Jadi itu pada aku lah cerita dia kan. Betul. Macam kau cakap tadi, macam ada setengah orang kata bahawa kebaikan tu perlu ditonjolkan supaya orang menjadi satu idolisme kepada orang lain kan cerita dia. Tapi pada aku cerita dia kan, itu boleh menjerumus seseorang itu kepada riak, ujub dan takbur cerita dia. Sehingga kan dia merasakan bahawa apa yang dia buat tu lebih betul daripada orang lain cerita dia. Kan, sampai kan ada setengah-setengah orang yang suka bersedekah ni memandang hina orang yang tak ada duit nak bersedekah, tak ada kemampuan untuk bersedekah dia. Dia kata, siap boleh kata pandang engkau, aku boleh bagi, engkau tak boleh bagi, macam itu. Sedangkan bersedekah ni bukan semestinya bagi duit, bagi tu je. Banyak cara bersedekah. Kita boleh bagi tolong tenaga, idea contohnya. Kadang-kadang ni benda yang paling bersedekah yang paling simple sekali kan. Benda bersedekah paling simple yang aku sendiri aku nampak kan contoh dia kan. Hari ni bulan puasa kan, betul. Bulan puasa dengan hari Jumaat kan, betul tak? Kan? Kau perasan tak akan ada orang-orang Rohingya, orang-orang yang warga asing ni yang tiada berkenderaan, berjalan kaki pergi masjid. Kan? Adakah orang-orang lain yang naik motor sebagainya, yang naik kereta, seorang-seorang tu dia pergi masjid tu, adakah bersimpati untuk singgah, berhenti dan ambil menumpang ke warga asing ni pergi ke masjid? Sedangkan itu adalah salah satu sedekah. Sedekah yang aku rasa lebih besar daripada sedekah-sedekah yang lain je dia. Benda simple. Aku biasa tengok keadaan tu di kampung lah kan. Biasa orang naik motor kan. Bila jalan dekat jalan kampung tu, tengok ada orang berjalan kaki nak pergi masjid, dia akan singgah ambil kan, pergi sekali kan. Ya, betul. Itulah itu sedekah yang aku cakap. Kenapa aku cakap itu sedekah yang akbar, sedekah yang besar? Sebab apa tahu cerita dia? Sebab insya-Allah kan, aku tak kata sebab benda sedekah ni kan Allah Taala je yang bagi ganjaran, bukan manusia cerita dia. Kan? Tapi aku percaya bahawa sedekah itu sedekah yang besar akbar ialah insya-Allah setiap ibadat orang tu pada hari tu, orang yang kita tumpang itu insya-Allah tak dapat banyak, sedikit pun dapat tempiasnya pada kita. Kan? Kita dia kan. Allah Taala akan bagi satu ganjaran yang bagus itu dia. Itu konsep bersedekah. Bersedekah ni maknanya kita tak perlu nak tunggu berapa untuk dapat. Contoh dia kan, dia punya ganjaran serta-merta tak. Sebab ganjaran daripada Allah Taala tu tak semestinya dalam bentuk pahala bang, cerita dia. Kan? Ganjaran daripada Allah Taala tu dia boleh bagi dalam bentuk panjang umur, sihat walafiat, cerita dia. Kan? Tak ada kecelakaan berlaku, contoh dia. Itu ganjaran-ganjaran daripada Allah. Tapi orang banyak fikir, pahala. Kena tahu satu benda lah, kita ni hamba. Bila kita ni hamba berhak ke meminta demand something dengan Tuhan dia? Tak berhak kan, betul tak? Dia tak berhak untuk, sebagai seorang hamba, dia tak berhak untuk demand apa-apa dengan Tuhan dia. Melainkan apa yang Tuhan dia bagi. Betul tak? Kalau lah Tuhan dia nak bagi pahala ke, Tuhan dia nak bagi panjang umur ke, dia terima je, dia kena terima je. Dia tak boleh nak demanding je dia. Betul. Itu yang aku nampak lah pahala. Okey, jadi? Okey, itulah. Lagi satu aku sekarang ni tengoklah kan, di media sosial selalu dipotretkan sedekah-sedekah ni. In fact, ada yang buat program-program tau. Aku tak tahu adakah itu dianggap sebagai sedekah ataupun tidak. Contoh, pergi jumpa orang tu, bagi duit, ambil gambar, lepas tu kemudian ada juga yang sampai tahu, okey saya nak belanja you hari ni, nak beli tu, nak beli ni, semua benda kan. Sampai ada yang beli botol lah, whatever lah, nak belanja baju raya lah kan. So dia buat benda tu. Well, memanglah dia banyak duit kan. Adakah dia nak portraykan dia banyak duit, ataupun dia nak bersedekah, ataupun dia sebenarnya hanyalah satu konten untuk mendapatkan benefit daripada konten tu pula kan. Akan ada payment daripada konten berkenaan kan. Ada seorang famous ke, ataupun nanti orang buat review ke, whatsoever kan. So aku nampak benda-benda macam tu mula menular dalam masyarakat kita lah kan. Menggunakan konsep sedekah, menggunakan konsep membantu orang ni, tapi pada yang masa yang sama mengambil kesempatan ke atas apa yang dia buat tu. Jadi kat situ lah aku rasa mula terhakisnya keikhlasan dalam bersedekah ataupun membantu tu bang. Bang, benda ni kan orang nak create content bang, macam dia. Kau tengok ada beberapa YB, sorry to say lah, aku malas sebab aku friendly dengan dia orang, YB ni. Cerita dia. Aku saja kan jadi follower, jadi friendly dekat dalam beberapa orang YB yang kerap ber-TikTok, cerita dia. Ber-TikTok, bermedia sosial ni kan, menunjukkan bahawa hari ni dia bagi kat sini dengan orang ni, lepas tu dia bagi motor lah, aku tak sebut lah, cerita dia.
Ada pula yang bagi hantarkan apa ni, hantarkan anak ayam. Bila tersebut dengan ayam, minta maaf lah YB yang bagi anak ayam tu kan, cerita dia minta maaf lah. Tapi ini macam betul lah. Dia betul. Dia dalam konteks dia adalah YB kawasan tu. Dan itu adalah pengundi-pengundi dia. Yes, betul. Aku setuju dari satu segi, betul. Itu adalah tu. Tapi kadang-kadang itulah cerita dia kan. Dia boleh menimbulkan syak dan wasangka serta komentar negatif dari orang kan, cerita dia. Memang benda dia buat baik untuk jaga konstituen dia kan. Konstituen dia dipanggil orang-orang yang dalam pengundi-pengundi dia kan. Tapi dalam satu masa lagi cerita dia menampakkan macam macam mana cakap lebih kurang macam create content lah cerita dia untuk portraykan diri dia adalah seorang yang YB yang bagus lah cerita dia kan. Ini kita ada seorang YB dekat satu yang ingat apa tembak babi sebagainya tu kan. Tapi dia tanpa video pun, tanpa konten pun, maksud dia tanpa dia buat macam tu, itulah style dia hari-hari kan. Dan ada juga orang ambil gambar video dia dan dia juga buat konten 1-2 cerita dia, tapi dia bukan gila konten macam yang beberapa yang sekarang ni cerita dia. Tetapi memang lama-lama dia jadi YB sebab sebelum tu dia jadi konduktor bas sekolah sebagainya, pemandu bas sekolah sebagainya. Tapi masa dia jadi YB tu memang itulah start dia buat. Dia punya style dia kan, cara dia gitu. Jadi itu bukannya sesuatu yang di-createkan semata-mata untuk konten cerita dia. Semata-mata untuk itu memang sifat diri dia cerita dia. Ada setengah orang macam itu sifat diri dia, tapi nak cari betapa ikhlas dan untuk membuat sifat yang macam itu tu, kita susah nak jumpa lah, betul lah cakap gitu ya. Yalah. Aku tak nak komen sangat pasal YB ni, kemungkinan lah dia terpaksa dalam keadaan sekarang ni orang selalu duk hentam juga kan, nak dia terpaksa portraykan apa yang dia buat supaya orang nampak dia buat kerja. Kalau tak buat kerja kan YB kata YB tak buat kerja pula. Itu satu hal lagi orang kita ni kan, buat kerja salah, tak buat kerja salah, nak kena tunjuk kerja salah, tak tunjuk kerja pun salah. Okay, fine, it's okay. Aku tak ni sangat pasal benda tu. Yang aku dah merisaukan aku sekarang ni adalah di kalangan influencer ni bang, yang duk buat benda tu kan. Setuju. Yang aku bimbangkan sekarang ni adalah bila dia buat macam tu, dia akan memberi satu tanggapan kepada budak-budak ni, pada orang muda ni, pada remaja ke, tak kisahlah, pada orang muda ni, menyatakan benda tu tak salah. So it's okay to do that kan. So aku risau tau, Jadi sekarang ni bila dah benda tu jadi satu yang dinormalisasikan, ditrendkan, dinormalisasikan, kita bimbang. Jadi kau akan buat benda tu nanti tanpa keikhlasan kan, ataupun kau buat benda tu dengan satu yang motif yang tak betul kan. Jadi macam mana kita nak didik akhlak anak-anak ataupun orang muda ni, nak didik dia punya, orang kata apa, diri dia tu, jati diri dia tu. Bila kau nak membantu orang ke, kau nak bagi sedekah ke, nak bagi pertolongan, buatlah dengan ikhlas. Bukan kerana kau nak buat konten, bukan kerana kau nak mencari publicity murahan, ataupun kau nak mengambil kesempatan. Sampai ada satu tahap aku tengok pernah video tu, dia buat konten kepada orang OKU ke, tak silap, yang ada akak tu kan. Dia buat macam tu. Jadi itu sampai tahap dah menghina orang tu sebenarnya kan. Dia dah menghina. Memanglah dia buat konten, dia dah plan betul-betul dengan orang tu nak buat macam tu semua, tapi dia dah macam satu penghinaan, satu yang menjatuhkan maruah tau. Jadi itu yang aku kesalkan lah. Ni trend influencer buat benda ni, dia orang ikut apa ni, influencer luar negara banyaknya cerita dia. Cerita dia banyak influencer luar negara, dekat India lah, dekat China lah aku tengok, serta dekat US pun sendiri kan, yang menggunakan konten yang membuat konten macam itu yang quite apa ni, nampak macam bukanlah kata apa dah, nampak macam menghina lah, quite menghina jugalah kan cerita dia. Menghina pada penerima yang tu kan cerita dia buat. Tapi kalau nak tahu, itulah konten yang FYP dipanggil. FYP, viral je tu dia kan. Jadi bukanlah kita kata apa ni, macam contohlah kan, konten yang kita buat sekarang ni kan. Kita buat konten sebuah bicara kita kan. Kan? Ada orang kata kita nak mencari trending sebagainya, kita nak cari vibe lah, kita orang nak kata kita nak cari macam-macam.
jadi influencer sebagainya. Tapi banyak tak, sebab sebenarnya macam ni lah. Untuk pengetahuan penonton ni cerita dia kan. Aku dengan kawan aku ni memang hari-hari berborak bersembang cerita dia. Memang bersembang panjang cerita dia. Yes. Kadang-kadang daripada kami sembang bodoh tu, yang maklumat tu hanya berkongsi antara aku dengan dia je cerita dia, atau beberapa orang kawan-kawan lain. Ada 5-6 orang kawan-kawan yang boleh kata kami bersembang macam bersembang dengan girlfriend lah cerita dia kan. Hari-hari. Daripada kami, maklumat yang kami berborak bersembang tu tak sampai kepada lebih ramai orang, lebih baik kami buat macam ni supaya apa yang kami sembang tu boleh sampai kepada ramai orang cerita dia. Betul. Kan? Sebab kami punya sembang tu ranging ni dia. Maksud dia apa saja cerita pun ada cerita dia. Jadi kita bukan apa bila kita sembang macam ni, bukanlah kata kita nak tunjuk kita pandai, kita pala tahu ke apa ke, dia tidak bang. Yeah. Sebab kita nak meluahkan apa yang kita rasa, apa yang kita nak kongsikan kan. Ya, betul. Itu je. Sebab yalah, kita tahu kita bukannya pakar dalam bidang berkenaan, nak kupas sedalam-dalamnya. Macam sedekah ni, tak adalah kita nak bawa ayat-ayat agama ke whatsoever, hadis ke whatsoever tu kan. Sebab itu bukanlah bidang kita. Tapi kita nak pandangan kita yang biasa kita sembang. Macam aku cakap tadi, kita bersembang berdua kan. Sebab kita selalu bersembang benda yang sama. Jadi why not kita kongsikan benda-benda yang kita tahu ni sikit sebanyak ni. At least kalau boleh buka minda orang sikit pun dah cukup dah, okey dah, kita tak apa pun kan. Dan maksudnya inilah sedekah kami kepada masyarakat. Sedekah kita, ya betul. Ilmu, konsep ilmu yang tak seberapa. Tentang sedekah ni kan, aku paling macam mana cakap, paling bukan nak kata kecewa lah, paling macam rasa macam ping sekali dekat kepala kan. Bila time-time bulan puasa macam ni kan, akan adalah orang bersedekah dengan anak-anak yatim. Lepas tu siap pegang kepala anak yatim, kononnya cari barakah sebagainya kan. Dan aku rasa macam, why? Kenapa time ni kau baru ingat anak-anak yatim? Kenapa masa-masa yang lain kau tak ingat anak-anak yatim? Sampai ada banyak kes di mana anak-anak yatim ni kan berlambak makanan, semua depa rumah anak yatim, kata rumah anak yatim, pada masa yang biasa dia dapat 1 atau 2 sumbangan harian lah kan, orang bagi kan nak makanan ni contoh dia kan. Tapi pada masa bulan puasa ni, bulan Ramadan ni, akan ada 5-16, bukan 5 macam biasa tu. Biasa dia orang maksimum purata pun dapat 5 contohnya hidangan daripada orang sekitar kan. Tapi pada masa bulan puasa dia dapat 15-35 hidangan cerita dia. Siap dijemput ke sana kemari lagi program. Jadi menu jadi banyak tu tak? Kau bayangkan kadang-kadang jadi macam membazir cerita dia kan. Why don't pandangan aku lah, why don't daripada dia orang buat macam itu, dia bagi hidangan-hidangan yang dah siap masak sebagainya pada rumah anak yatim ni, why don't bagi sumbangan dalam bentuk yang mudah kita boleh simpankan, janakan pada masa. Jangan bagi dalam bentuk tangan, jangan bagi dalam tangan, bagi masuk dalam akaun bank pertubuhan tu cerita dia, supaya bila kita masuk bayar dalam bentuk dalam akaun bank pertubuhan tu, everything can be audited cerita dia kan, boleh disemak money trail dia ke mana supaya dia tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan cerita dia kan. Kita risau kadang-kadang kita bagi sumbangan secara tunai ni cerita dia, bagi kat tangan, bagi dekat tangan syekh, kita panggil, aku suka bergelarkan perkataan syekh lah, syekh atau mudir ke apa, tak kisahlah kan, tapi aku suka perkataan syekh. Syekh ni takut dia masuk dalam poket dia, pergi settlekan kereta dia lah, rumah dia lah, makanan kat anak bini dia kan. Budak-budak dekat rumah anak yatim macam itu je. Dia pula bawa anak bini makan dekat tempat-tempat yang mewah sebagainya, pergi buffet Ramadan lah apa sebagainya. Faham maksud aku? Jadi duit money trail tu kita nak kena kawal lah jugalah. Sebab bila kita bagi sumbangan, kita mudah bagi pengemis, kita bagi pada pengemis kat tepi bank selalunya. Depan bank mesti ada bank. Tipulah kata pada bulan Ramadan ni depan bank tak ada pengemis. Confirm ada punya cerita dia. Dan semuanya akan minta sedekah cerita dia. Dan kita pula punyalah baik keluar duit daripada ATM tu, dia bagilah RM10 ke apa ke. RM10 bang zaman sekarang. Orang bagi keluar dari ATM. Sebab ATM tak ada keluar duit RM1. Cuba kalau ATM keluar duit RM1. Pasal dia orang bagi RM1 je gitu dia. Tapi disebabkan kerana ATM boleh keluar minimal RM10. Dia orang boleh bagi duit RM10 dekat apa ni orang. Jadi kau bayangkan kalau seorang pengemis di depan bank, seorang pengemis kan duduk selama sejam dan ada 10 orang masuk, kurang-kurang dapat RM50 kan, kalau yang RM10 kan. Kurang-kurang. Tapi kita cerita dah paling kurang lah, dia orang bagi duit poket lah, dalam duit poket dia dalam RM2 lah, RM1 atau RM2. Jarang orang bagi tu kan. Okay, katalah orang bagi RM1.
Kan? Satu hari ada berapa ramai pengunjung dekat ATM bank cerita dia. Kita assume lah ada 50 orang. 50 orang bagi RM1 ada RM50 bang. Betul. Dia dapat sehari RM50, dia dapat gaji minimal bang, RM1,500 sebulan. Nampak tak? Itulah kau bercakap pasal sedekah ni kan, pengemis ni semua kan. Aku nak kongsi sikit lah cerita semalam. Semalam aku pergi bazar Ramadan semalam kan. Ikut dia orang pergi bazar Ramadan kan. Lepas tu apa benda ni ialah masa aku bersih bazar Ramadan tu adalah beberapa orang peminta sedekah kan, dia duduk atas jalan macam tu je lah. Kan duduk atas jalan tapi tu dengan anak. Dengan kau naik kursi OKU kau tu lah. Wheelchair aku kan. Kan beberapa orang dah aku tengok, ada yang tudung kaki, ada yang makcik-makcik kan bawa anak semua kan. Yang tu aku rasa orang India kot kan, aku tak pastilah. Cumanya yang aku nak kongsikan sebenarnya, memang orang kita ni pantang tau tengok benda-benda orang susah ni, semua benda ni kan. Dan kita baik hati, orang kita ni baik hati. Baik hati, orang kita baik hati. Memang cukup pemurah sedekah. Yang bestnya, aku dah berjalan semua, aku dengan anak aku yang sulung tu, dia dah berjalan pusing semua ikut kita orang, dia penat. Kan? Dia penat. Tapi dengan cuaca yang sangat panas semalam. Ya Allah, panas sungguh semalam. Kita orang awal sebelum asar. Pukul 4 dah sampai kan, nak kejar, nak balik sebelum asar lah. Kan, sekejap je pun beli benda wajib je kan, 1-2 makanan cukup lah kan, tak nak bazir pun. Lepas tu dah anak aku penat, dia kata daddy abang nak duduk atas daddy lah. Aku pun bawa lah anak aku, dia duduk atas aku kan, aku jalan sampai ke ujung tu, nak tunggu wife aku tengah beratur membeli. Jadi kau tunggu kat ujung lah kan? Aku tunggu kat ujung anak aku kan. Dapat membayar ke senario dia. Lepas tu pasti dia tunggu tu, aku memang dia lah tak plan pun nak pergi, dah ajak kan kita pergi lah. Aku pakai seluar pendek kan, aku pakai seluar pendek, pakai sleeveless, dia pakai apa, collar bulat, t-shirt collar bulat bodoh je kan. Memang selekeh lah aku pakai kan. Lepas tu anak aku pula dia dah penat. Dia penat lah bang, dia pun bersandar kat aku, terlentang tidur kan. Aku tu rasa tak apalah, abang penat bertidur je lah. Sekali dia datang satu pakcik ulu RM2 tau. Dia tak bagi kat aku, dia bagi kat anak aku kan, RM2. Aku terkejut, aku tengok, aku pandang macam tengok pakcik tu, dia betul pula. Aku tak sempat nak cakap apa lah kan. Sebab kita kan menunggu, bukan kita orang tengah minta sedekah ke benda kan. Aku. Jadi dia kata lepas tu bila aku datang, depan dia pula datang duit tu bang, katanya. Ada makcik tu bagi kat dia tadi. Bang aku gelak. Tak adalah, bukanlah macam taklah, betul lah bersedekah lah. Kita anggaplah dia bersedekah kepada anak kau. Okey je kan. Budak-budak kan biasalah. Macam aku pun selalu kalau nampak budak-budak kecil memang aku bagilah je dia kan. Kalau kau ada duit cuba kau ingat tak hari tu kita ada cakap kan, kita nak buat social experiment aku tu kan. Boleh jadi simple social experiment lah kan, tanpa plan pun kan. Duduk kat situ menunggu je. Kita bukan nak mengambil kesempatan, tak. Kita nak tengok, kita nak buat statistik, buat kajian kan. Cara itu kita rajin buat kajian kan. So kita kena buat kajian. Kita kena buat satu masa nanti kita kena buat kajian. Di dalam bulan Ramadan macam mana hasil dia. Bukan bulan Ramadan berapa hasil. Jadi kita dapat komparatif cerita dia. Dua-dua senario lebih kurang sama cerita dia. Kan? Macam aku cakap tadi. Kebanyakan yang dekat depan bank ni banyaknya aku tengok kan, sama dia ada dua lah aku tengok. Satu yang bertak sedekah secara yang non-profesional lah. Non-profesional ni adalah yang macam yalah orang mihia ke apa sebagainya, ambil collect, dia tunggu je, tak tabung kan, bawa tin ke apa, tak kisahlah cerita. Satu lagi yang profesional, peminta sedekah profesional ni yang bawa tin derma ni, tabung derma ni sebagainya. Kanunnya untuk bagi projek itu wakaf Al-Quran lah sebagainya cerita dia. Sedangkan kalau fikirlah kan, Aku pernah ada satu lah senario ni dekat satu pasaraya ni cerita dia, dekat pasaraya kan. Berlaku ni di Kemaman lah cerita dia kan. Di Kemaman, dekat Kemaman. Bukan dekat Bahrain. Okey. Jadi cerita dia, aku lalu kat satu tempat dia memang dia orang akan letak ni tempat pintu masuk tau, tempat-tempat utama kan cerita dia. Okey. Kan? Jadi dia ada program sedekah Al-Quran. Kan? Okey.
Jadi aku pun tak sampai dia kata, ini sedekah Quran macam mana ni, kata dia. Kata okey macam ni abang bayar satu nilai ni, ada pakej-pakej ni. Cuma pakej tu. Ada 3 pakej ni abang bayar macam ni. So abang akan dapat beberapa CD, apa ni lah, dia bagi something like sebagai gift, mengesahkan kita dengan receipt dan sebagainya. Dan kami akan sedekahkan Quran yang abang bagi ni masuk. Aku tanya berapa pakej minimal ni, gitu dia. Aku tengok dekat sini ni ada macam-macam pelik ni, gitu dia. Yang minimal 200 lebih bang. Ui, harga Quran 200 lebih. Kan aku tanya kan, cerita dia. Dia kata memang macam ni lah sebab kita ada satu tu dapat DIY oleh sertifikat sijil lah sebagainya. Okay fine. Aku pun okay lah, tak apa. Nanti lagi aku datang balik lah, aku cakap. Kan, bersedekah Quran bagus aku cakap, bagus. Untuk mana tempat kan. Aku pergi kat tak apa jauh kat situ ada kedai-kedai barang-barang agama ni, cerita dia kan. Aku beli Quran bang, cerita dia. Aku pergi beli Quran, dapatlah dalam RM18 ke RM20 sebab dia ada banyak Quran yang jenis apa ni dipanggil dia apa ni overproduce cerita dia kan, macam stok banyak kan cerita dia kan. Jadi aku dapat berharga tak ingat aku kata aku RM18 gitulah lebih kurang kan. Tapi stok lama cerita dia, bukan stok baru. Kalau stok baru mahal lah cerita dia, tapi kulit dia pun nampak macam tu kan. Tapi masih barulah, maksud dia stok lama tapi barang baru tak ada tu kan. Jadi aku pun dia dalam plastik ada tu semua tu kan. Aku pun bawa tu, bawa pergi dekat kaunter tadi. Aku cakap, ni tadi kaunter sedekah Al-Quran ni. Apa wakaf Al-Quran ni gitu. Ni saya nak wakaf kan, aku cakap. Al-Quran ni saya bagi ni, saya nak wakaf kan. Tak nak terima bang, gitu dia. Tak bang, abang yang bagi duit kat kita baru kita wakaf situ. Wakaf Quran, saya pun wakaf lah ni, cerita dia. Aku cakap macam tu, cerita dia. Tak nak terima. Sebab apa tau? Aku tahu satu benda. Sebab aku pernah jumpa sekarang wakaf-wakaf Quran yang macam ni. Yang profesional ni, cerita dia. Dia pun bagi Quran dekat tempat-tempat tu pun Quran biasa-biasa juga. Cerita dia. Bukan Quran yang high quality gila-gila punya. Sebab aku pernah baca dia punya top kat dalam Quran tu kan, cerita dia. Cop daripada sumbangan, daripada wakaf dan sebagainya. Kita tengok cerita dia. That's why aku cakap. Kita bayar mahal, pakai 200 lebih, 300 lebih, ada sampai 1000 lebih pun ada. Kan? Tapi dia hantar sama je, pakej yang sama. Quran yang dihantar tu, kau ambil pakej mana-mana pun tetap Quran satu jenis tu saja. So yang lebih tu untuk apa je dia? Sedekah apa je dia? Pergi ke mana? Accountable. 30% of cost management. Kan? Kita dah tahu lah. Itu baru kita tahu sebab viral baru-baru ni kan, 30% kan gitu dia. Barulah kita tahu. Dulu kita tak tahu bang, cerita dia. Sekarang ni dah pasal ramai orang ceritakan benda tu, akhir bocor juga cerita dia 30% tu. Yelah. Tapi soalan aku cakap tadi lah. Kalau dia ada 3 package, tapi Quran yang dia bagi tetap Quran yang sama walaupun ambil package paling mahal sekalipun. Selebihnya bagi mana? Gitu dia. Itu soalan yang patut kita tanya. Macam bukanlah kita kata kita tak setuju dengan aman Palestin sebagainya. Okey, aku nak cerita pasal sedekah Palestin ni sebab benda ni aku dah tulis banyak kali dekat media sosial. Aku dah utarakan dah cukup lama dah. Rasanya puluh tahun dah aku rasa. Kan, puluh tahun. Itu di sini. Daripada tahun Nakba yang pertama 1985 yang Nakba yang besar kan cerita dia. Bukan dekat Nakba ni tu. Ayolah, lebih kurang lah cerita dia. Insiden yang pertama di masa zaman Sabra dan Shatila dulu kan, pembantaian orang Palestin di Israel kan, cerita dia kan. Warga Palestin masa tu kan, di tahun 85, aku ingat lagi 85. Jadi terlalu ramai orang di seluruh dunia, kita jangan cerita seluruh dunia, kita ambil dalam Malaysia, konteks Malaysia je, bersedekah sana, bagi sumbangan ke sana. Kalaulah kata kita ambil satu tahun tu penghantaran dana ke sana 1 juta. Puluhan tahun, 85 sampai sekarang. Lebih kurang 30 tahun. Betul? Lebih kurang 30 tahun. Kok ada 30 juta. Itu baru satu Malaysia bang. Itu baru aku cerita 1 juta bang. Kita dah hantar lebih daripada itu cerita dia. Beratus juta. Kan, beratus juta kita dah hantar. Sorry, minta maaf. Jadi itu Malaysia. Negara-negara lain, individu-individu lain yang menghantar kesada sumbangan. Dan aku assume, ianya bukan dekat US pun ramai yang hantar tu tak. Apa ni isu pembantaian sumbangan kepada orang-orang Palestin ni bukan saja orang Islam saja yang bagi sumbangan bang. Orang-orang bukan Islam pun ramai juga cerita dia. Orang kafir pun ramai, orang Kristian, orang Yahudi sendiri pun ada yang memberi sumbangan atas dasar kemanusiaan. Kena faham, atas dasar kemanusiaan. Dia orang tak fikir pasal agama. Dia orang lebih berfikir atas dasar kemanusiaan. Jadi dia orang bagi pada agensi-agensi yang menguruskan dana untuk bagi kepada Palestin di situ dia. Okey, cuba bayangkan.
Kan? Selama puluhan tahun, 30 tahun ni, kau agak-agak berapa trilion lah. Aku tak kata bilion dah, trilion kot. Itu dia. Sumbangan yang sampai. Mungkin bilion kot, mungkin cecah bilion kot. Wallahualam. Bilion lah mungkin kan. Trilion mungkin. Trilion mungkin tak berapa logik. Kita anggaplah bilion lah. Berapa bilion habis dah sampai. Tapi berapa bilion tu ada sampai pada rakyat orang Palestin ni kan. Derma ni, sumbangan ni cerita dia. Adakah semua ni ikhlas di takbir? Maksud dia kali ni bukan saja ikhlas yang menderma tu, ikhlas mentadbir tu, mentadbir dana-dana ni cerita dia. Kan? Adakah mereka yang menguruskan dana-dana sumbangan ni, derma ni, ikhlas atas tugas yang dia orang buat cerita dia. Macam Abid Liu, bukan dia cakap kat orang tu, dia bagi sumbangan. Okey, so hari ni time ni aku sebut nama dia cerita dia. Tak ada masalah. Kan? Kalau rasa dia nak marah ke pun apa nak buat? Sama-sama lah cerita dia. Kan? Dia Abid Liu dia bagi sumbangan kat orang kan cerita dia. Tapi dia boleh mengaku bahawa dia itu yang sumbangan daripada duit dia. Sedangkan orang masuk dalam tabung dia banyak cerita dia. Kan? Tabung apa ni dia punya pertubuhan dia cerita dia. Kan? Macam mana nak tahu yang duit yang dia bagi tu duit dia daripada duit dia atau dia memang kaya tapi memang dia bukan kaya pun cerita dia. Dari mana duit dia datang banyak cerita dia, melainkan daripada sumbangan-sumbangan orang tu. Tapi dia mengaku bahawa kata dia adalah itu duit dia cerita dia. That's why macam ni aku cakap yang Palestin ni, aku nampak banyak orang yang menguruskan dana-dana ni mengatakan duit tu datang daripada dia orang. Duit tu adalah duit dia orang cerita dia. Bukan duit sumbangan daripada orang-orang yang bagi sumbangan cerita dia. Itulah panggil betapa ikhlaskah kita mentadbir dana-dana tu cerita dia. Dan aku yang pelik, orang Palestin macam itu jugalah. 30 tahun sudah pun. Kalau kau tengok sendiri, betul tak? Okey, cerita tentang ni, tentang ini sangat jauh lah kita dah sampai ke apa ni Palestin ni. Kita cerita dalam Malaysia lah. Okey? Kalau betul duit zakat kita diuruskan dengan betul, aku bukan aku petikaikan zakat dan juga Baitul Mal sebenarnya. Kalau kita uruskan dengan betul sumbangan-sumbangan ni cerita dia, kita takkan ada gelendangan, kita takkan akan ada OKU yang tidak ada bantuan dan sebagainya. Kau faham tak maksud dia? Okay. Faham. Contoh yang macam aku cakap gini. Kita tahu banyak OKU tak ada penginapan. Bukan OKU lah. Banyak orang susah tidak ada penginapan. Cerita dia. Kan? Jadi dia orang minta zakat. Zakat pun bayarlah duit sewa rumah. Daripada zakat membayar duit sewa rumah ni, why don't zakat miliki satu tanah yang besar cerita dia. Dan bangunkan satu perumahan zakat dipanggil. Jadi katalah ada satu bangunan tu 4 kali 5 tingkat kata dia. Sebab tak nak ada lift 4 tingkat je lah. 4 kali 4 dah 16 buah rumah boleh dapat. Rumah yang besar kuat sedap besar jugalah kan. Dengan saiz yang situ 4 kali 4 16 rumah yang besar 1200 kaki persegi cerita dia. Yang ada 3 bilik, 1 bilik air atau 1 bilik air. Cukuplah 1 bilik air untuk rumah-rumah macam itu cerita dia. Okey. Kau bayangkan jadi orang tu yang penerima zakat dia duduk situ cerita dia. Jadi duit zakat tu pusing kat situ cerita dia. Kan? Jadi duit zakat ni cerita dia, duit derma dia duit zakat, duit Baitul Mal ni. Cerita dia. Kan? Dia orang salurkan secara berperingkat cerita dia. Kan? Jadi cerita dia kan duit zakat ni cerita dia salur secara berperingkat, maknanya siapa yang menetap tu kat situ tu yang asnaf yang menerima zakat ni cerita dia. Kan? Sebab aku pernah tulis benda ni. Asnaf yang dapat zakat ni cerita dia, dapat bantuan ni cerita dia, dia dibagi kerja. Kan? Kalau dia tak ada kerja, diberikan kerja dengan kilang-kilang atau apa ni, zakat sendiri wujudkan satu kilang ke taska ke tadika ke anything yang boleh menjanakan pendapatan. Jadi diorang ni akan bekerja di situ cerita dia dengan gaji yang minimum. Jadi ada kerja dan duduk tempat kemudahan zakat cerita dia kan. Jadi duit dia tak lari mana, pusing ke situ juga cerita dia kan. Sehinggalah dia orang rasa dia orang boleh berusaha untuk lebih lanjut. Itu cerita lain lah cerita dia. Kau faham tak? Sedangkan aku kalau pun zakat ni kata kalau dia nak memiliki beberapa parcel tanah di seluruh kawasan dekat dalam Malaysia ni, aku rasa mudah. Aku rasa kerajaan negeri akan mudah memberikan kelulusan untuk mana-mana pusat zakat nak mohon tanah cerita dia untuk dijadikan kediaman bagi apa ni penerima zakat asnaf bantuan ni cerita dia. Aku rasa itu cara dia betul. Maksudnya okey, di tempat yang sama juga dibuatkan tadika, maknanya siapa-siapa boleh hantar anak kat situ. Pusat asuhan baby contoh dia kan. Maknanya asnaf ni menjaga baby ni secara, jadi orang boleh tumpang hantar orang. Dia bayarlah satu nilai kan. Jadi
that's a community base so. Jadi macam konsep dia macam kibbutz lah kalau dekat Israel je tadi kan. Aku bukan nak kata kibbutz bagus, tapi konsep macam itu. Tapi maknanya barulah kita dapat generate. Okay, kita ada ladang zakat daripada zakat memiliki ladang. Jadi ladang tu katalah ladang tu ladang sayur. So pekerja-pekerja adalah daripada asnaf tu untuk kerja situ. Jadi daripada dia orang bagi bulan-bulan 500, 700 untuk dekat asnaf, yang lepas tu asnaf tu duduk kat mana, just tunggu bantuan gaji pun. Pada aku tak patut macam tu. Kalau asnaf dia pandai untuk handle, boleh untuk handlekan bakery, kita bagi peluang dekat dia untuk handle bakery je dia. Boleh bagi latihan dekat dia orang ni sebenarnya. Ya. Kalau macam contoh macam engkau kan, okey. Engkau ada pengalaman IT punya knowledge kan. Okey, bagi. Cerita dia. Bagi satu job di mana yang kau boleh kendalikan IT. Jadi pusat zakat, aku cerita dengan kau, kalau pusat zakat ni cerita. Pusat zakat ni pergi mohon dengan projek masuk tender kerajaan untuk supply IT ke sebagainya ke contohlah kan. Kau agak-agak kerajaan nak tolak ke cerita dia? Betul. Kan contohnya pusat zakat contoh dia. Pusat zakat wilayah Persatuan. Tender ni adalah Majlis Agama Islam Wilayah Persatuan. Tender untuk maintenance server contoh dia. Kan? Pusat zakat minta projek tu untuk dibagi kepada asnaf. Kau agak-agak Majlis Agama Islam tolak ke cerita dia? Kan? Atau pejabat menteri besar tolak ke? Ataupun kira Majlis Daerah Sepang nak tolak ke? Nanti ramai pula orang marah bang. Bukan. Semua projek gitu dia. Okey, mungkin kita setkan untuk projek yang bawah 50,000 ke apa okey okey. At least supaya projek cipu-cipu. That's why contohnya kan. Okey, contohnya kerajaan dapat catering. Apa ni menteri besar nak buat majlis jamuan berbuka puasa untuk konstituen dia contoh dia kan. Jadi dia offer zakat, contoh zakat Selangor pergi jumpa dengan menteri besar contoh dia. Okey, untuk catering ni kami handle. Mana pengurusan dia, pekerja-pekerja dia, everything daripada asnaf dia. Dia panggil asnaf catering contoh dia. Rajin ke orang kita nak buat tu, orang zakat kita nak buat benda tu semua tu. Daripada sekarang ni kita bagi, lepas tu kita lepaskan macam tu. Dia orang nak buat apa suka-suka dia orang lah. Setengah orang ni, setengah penerima derma ni, cerita tengah penerima sumbangan ni, dia duduk saja, dia tak buat apa-apa, dia tunggu just, dia tahu dah. Dapat ni, cukup tempoh dia, total banyak ni. Faham tak maksud aku? Jadi kita tak mengeluarkan dia orang ni daripada kelompok masalah. Aku pernah bercakap dengan PPIM, dengan Kak Jan itu kan. Cakap sebenarnya Kak Jan, dalam pada kita membantu orang ni sebenarnya, kita tak boleh bagi dia orang ikan, kita kena bagi dia orang pancing. Banyak kali dah aku cakap sekarang ni. Saya kata, aku pernah juga sebagai OKU di offerkan bantuan pun. Cakap aku tak nak bantuan, aku nak pancing. Aku tak nak bantuan dari segi yang ikan tu, aku nak pancing. Yes. And so kita nak benda macam ni. In fact, aku pernah cakap jugalah. Ni aku cerita sikit lah, minta maaf lari sikit pada topik kita. Tapi ini masih lagi berkaitan dengan sedekah kan. Malam tu aku di message oleh Kak Jan Kak Jan ni orang PPIM lah kan, dia pegawai komunikasi PPIM. Dia message aku malam. Tahu. Dia message aku malam, dia cakap dengan aku sekarang ni dia tengah ada town hall session dengan menteri siapa nama menteri bajikan. Lupa pula nama dia. Lupa pula namanya. Okey, tak apa. Nama lupanya lah. So dia minta aku providekan soalan. Dia nak tanya direct dengan menteri, dia nakkan jawapan lah kan. Dia nakkan jawapan tu. So aku patut dia kan nak tidur dah pun bela-bela ayam kan. So dia nak jawapan daripada dia nak soalan daripada seorang OKU lah kan. So itu aku antara perkara yang aku kemukakan adalah kenapa sekarang ni pihak kebajikan masyarakat ataupun pihak kementerian hanya providekan untuk OKU ni, aku touch on OKU lah ya. OKU ni hanya untuk dia sekadar survival kan. Apa yang diberikan pada dia sekadar untuk survival. Contoh macam bila kau bagi training dekat OKU ni, kau cuma bagi training sekadar untuk bagi dia menjahit
kan, untuk dia buat yang orang kata basic-basic sekadar boleh hidup. Walhal sebenarnya ramai di kalangan OKU ni, especially OKU muda ni, kan, mempunyai kepakaran, mempunyai pengetahuan dan boleh diasuh ataupun didik atau diberi latihan untuk menjadi profesional. Ya. Kan? Dia orang kebanyakannya dia orang ada skill set yang bagus. Dia ada skill set yang bagus. Malah dia dia. orang ni dia boleh ditrain untuk mempunyai skill set yang bagus. Kan? So itu yang antara perkara yang aku kemukakan pada kajian tu, minta diutarakan kepada menteri. Kan, tapi aku tak dengar apa jawapan dia sebab benda tu town hall dia orang kan. So my point is, so sekarang ni untuk orang-orang asnaf ni, untuk mengelakkan dia daripada terus diberikan bantuan, meminta bantuan, dan kebanyakannya yang bagi bantuan pun dia just bagi bantuan and then dia let go macam tu. Kan, aku pernah bincangkan benda ni dalam kereta juga dengan kajian masa aku pergi rawatan mata dulu. Semua kan, masa tu sembang-sembang kita, sembang-sembang kan. Ya, betul. Aku kata kebanyakannya sekarang ni masalahnya kajian yang aku cakap dengan dia. Kita betul ada NGO ni yang memberi bantuan atau kita pusat zakat sendiri membagi bantuan. Tapi bila kau bagi bantuan, kau tanpa latihan, tanpa bimbingan. Okey, kau bagi just macam tu je. Kau bagi macam tu, kau bagi duit kat dia. Kan, ataupun kau bagi tempat kat dia. Tapi kau tak bimbing dia untuk menjadi seorang usahawan, seorang businessman. Kira macam kau bagi satu, lepas tu kau lepas lah. Pandai-pandai lah kau orang nak. Ya. Itu benarnya. So, jadi bila dia gagal untuk mencapai kejayaan hasil daripada sumbangan pihak zakat ataupun mana-mana pihak lah, JKM ke whatsoever, kau salahkan dia, kau kata dia tidak berusaha untuk memajukan diri. Sedangkan dia perlukan bantuan, dia perlukan panduan, dia perlukan didikan, dia perlukan mentoring. Contoh itu yang aku utarakan. Contoh aku sorry menyampuk kan. Contoh dia macam ni, contoh dia kan. Kita bagi dana dekat pengemis, contoh dia. Kita ada bagi, selalu kita bagi sumbangan derma sebagainya. Ini balik pada cerita kita dah sedekah kat pengemis kan. Buat itu pengemis ni kita susun kan. Kita streamline kan dia orang ni. Kita letak dekat satu tempat. Maknanya kita gembelingkan dia orang punya usaha dan tenaga tu daripada dia orang duduk mengemis saja contohnya. Diberikan satu pendapatan yang tetap di mana dan dia boleh mengusahakan sesuatu, contoh dia. Kan? Betul. Kau bayangkan kalau kita boleh buat, kalau kita kolekkan semua ni pengamis ni, kan? Contoh dia, kita jadikan contohnya kan, kita buat kita buat kilang pengetisan, pengetinan nenas ke contohlah kita nak contoh, kita ada banyak benda kan. Kau bayangkan kita boleh buat penghasilan yang besar cerita dia. Kita boleh distribute pada harga yang reasonable cerita dia. Kita tak perlukan warga asing cerita dia. Kita tak perlukan sebenarnya pekerja asing yang terlalu ramai. Kita memang perlukan pekerja asing untuk program 3D cerita dia, dangerous duty dengan satu lagi aku lupa nama dia. Okey, 3. Tapi cerita dia kalau kita bagi peluang kepada pengemis-pengemis kita ni, contoh dia yang terima sedekah hari-hari cerita dia kan, kita collect dia orang, kita ambilkan, kita utilize, kita interview, kita ambilkan contoh dia kan. Okey, dia ni mungkin ada kecacatan kat sini, contoh kecacatan dekat kaki, tapi dia boleh duduk atas bangku, contoh dia. Contohlah kan, dia boleh jadi buat kerja yang menggunakan bangku cerita dia kan. Maksud dia jadi production line contoh dia kan, pas assemble telefon ke apa ke cerita dia winning lah cerita dia kan. Dia dapat bonus, dia dapat gaji, jadi dia tak perlu pengemis. Kau faham tak? Selagi mana kita fit kepada pengemis, kita fit kepada orang bersedekah cara macam itu, kita macam kau cakap tadi lah, kita bagi ikan, kita tak bagi joran dekat dia. Katalah satu orang ni tiba-tiba dia rasa, bos saya boleh buka satu kedai jual handphone, saya boleh repair handphone. Okey, bagilah dia jual dan repair handphone contoh dia. Betul tak cerita dia? Kita guide, maksudnya kita bukan lepas terus, kita bagi dia, kita akan hantar orang monitor selalu, tengok dia punya progress. Cerita dia. Kalau dia seorang OKU contoh dia, tapi dia ni pandai terkasih telefon, bukan OKU lah, katalah dia ni pengemis, tapi dia pandai tentang telefon. Lepas tu kita bagikan satu booth kedai untuk dia berjual dan repair telefon dia. Lepas itu kita kutip-kutip pengemis lain yang itu bekerja dengan dia, contoh dia. Macam mana nak tu kerja sebab barang jualan. Jadi kita kawal, kita monitor, kita record dan sebagainya. Aku jamin kita akan ada kurang pengemis. Sedekah kita yang kita bagi, orang bagi sedekah ni cakap jangan dia bagi sedekah pada dia direct. Sedekah masuk dalam tabung organisasi tertentu, macam yang aku cakap lah, pusat zakat ke JKM ke apa sebagainya, dan benda tu dia akan salurkan kepada bawah dengan betulnya. Jadi aku rasa struktur tu dia lebih mapan. Betul.
dan boleh berdaya maju lah cerita dia. Baru sedekah tu kita nampak dia betul-betul ke arah yang tujuan yang betul cerita dia. Dan barulah sedekah tu lebih kepada kita rasa sedekah itu lebih bernilai, lebih ikhlas kita bersedekah. Sebab kita tak kadang-kadang kita bersedekah, kita bagi kat pengemis, tapi kita rasa dalam hati kita masa bawa kereta contoh lepas tu kan, bawa kereta ke bawa motor, kita ada betul ke pengemis ni gunakan duit tu untuk makan ke sebagainya. Silap dia pergi beli nombor judi ke apa ke. Kau nampak tak? Betul. Pemikiran kita jadi macam tu. Jadi kalau kita tak sumbangan macam ni, jadi kita dapat kurangkan. Ini pengalaman lah aku ceritakan kau. Few years back lebih kurang tahun tahun awal 90-an, aku pergi ke Indonesia. Aku jumpa ramai peminta sedekah, pengemis lah atas jalan. Tiap-tiap tempat jam memang kan ada. Ramai sangat. Budak-budak kecil lah sebagainya berkeliaran mengemis dan minta sedekah kan. Kita ni orang-orang yang nak katakan orang Malaysia ni kaya-kaya sikit kan, cerita dia, betul tak? Cerita dia. Bila balik pergi ke Indonesia, kita akan jadi jutawan lah, cerita dia. sebab tukaran duit kan, jutawan rupiah kan, cerita dia kan. RM300 bersama dengan 1 juta duit sana kan. Jadi kita rasa macam best lah cerita dia. Sedekah. Punya ramai pada zaman tu, tahun 90-an. Tetapi bila aku pergi pada tahun 2014, 2015 aku pergi, aku tak jumpa dah bang atas jalan. Dekat traffic light, dekat mana-mana aku tak jumpa dah. Ke mana dia orang pergi? Dia soalan dia, ke mana orang pergi? Takkan semuanya dah hapus lah, dah kena tangkap, kena kurung dan sebagainya. Tak. Dia orang tapi diberi, aku rasa kan di Indonesia mungkin ada pihak-pihak yang memberi dia orang joran. Dia orang tak bagi dah umpan macam tu ikan dah dia bagi di joran kat dia orang. Aku rasalah sebab aku tak nampak dia benda-benda tu berlaku di atas jalan lagi dah. Kalau dulu keluar pasar raya contohnya penuh budak-budak tu berkerumun. Tapi bila tu tak ada dah. Kan? Adakah dia orang ada dah buat satu mekanisme atau mereka dah buat satu jalan untuk bagi bukan setakat bagi ikan tapi bagi joran kepada pengemis ni tadi sampai kurang benda tu ada. Aku tak tahu, sorry to say sebab aku tak ada data dekat Indonesia, tapi itu yang aku nampak dia. Betul. Okay, setuju. Jadi itulah macam lebar kita bercerita pasal sedekah hari ni. Baru berapa minit bos? Baru 46 minit cerita dia. Sikit lagi, ada masa lagi. So kita cut off sebelum pukul 11 lah sebab aku nak pergi anak sekolah nanti pukul 11. Ini Jumaat. Betul, hari ni Jumaat cerita dia. Kena datang sebab aku nak ambil spot yang biasa. Bawa kipas besar. Itu pun sedekah daripada orang awam juga cerita dia. Okey, masjid yang aku pergi ni Salang ni. Sebelum puasa itu hari dia orang dah pernah buat kapet baru. Tapi tak pakai dana daripada masjid. Dia dapat keizinan daripada pihak Majlis Agama Islam untuk mentukar masjid. Sebenarnya masjid untuk nak tukar kapet dia kena mohon keizinan daripada pihak Majlis Agama Islam. Dia tak boleh main suka-suka nak tukar je dia sebab dia orang tanda berlakunya salah guna dana sebagainya. Jadi dia pemohon. Dia guna sedikit duit, tak banyak pun duit daripada tabung yang sedia ada. Tetapi dia orang offer daripada jemaah ialah konsep wakaf. Siapa nak wakaf? Kapet masjid per square feet berapa harga. Ramailah orang berwakaf. Dan juga yang mana tak nak berwakaf, dia sediakan satu tabung di mana tabung ni untuk pembelian kapet masjid je. Kau faham tak? Jadi orang, kau tahu dah, ini untuk masuk ni masuklah situ dia kan, masing-masing. Dia ada tabung macam-macam. Ini tabung Ramadan, Ihya Ramadan maksud dia. Untuk membuat mentadbir urusan tu kan. Ini tabung untuk more bulan Ramadan. Dia asing-asing kan cerita dia. Jadi kita ni sebagai pemberi sedekah dan sebagainya, kita ada banyak option yang kita boleh pilih untuk kita nak bersedekahkan apa kita. Jadi pada aku cara tu bagus sebab apa kita tahu ke mana pergi duit benda tu. Kan? Contoh macam dia ada tabung khas untuk maintenance van jenazah. Kita tahu dah duit tu akan pergi ke van jenazah. Kita confident. Kan? Harap yang menguruskan amanah. Kebanyakan masjid dah buat macam tu lah sekarang kan. So itu yang patutnya kita buat gitu dia. Lampu aku dah makin malap lah gitu dia. Sekarang ni pun masjid pun dah semudah. Kalau kau nak sedekah tak ada alasan dah pun kalau katakan kau tak ada duit cash kan. QR code kan ada. Masjid dah pakai QR code. Betul. Tas Enggo ada QR code ada. Bantai je gitu dia. Yes. Betul. Kita macam ni. Bila ada QR code macam itu, kita nak sedekah 1 sen pun tak segan. Ya betul.
tak kisah pun berapa kau nak sedekah kan. Sedekah bukan sebab nilai. Sedekah bukan atas nilai sebenarnya. Sedekah terhadap betapa ikhlasnya kita. Ikhlasnya kita bagi. Buat imak benda tu 10 sen. Kan? Itu aku kadang-kadang bila aku baca, aku kagum dengan budak-budak sekolah ni kan. Walaupun dia orang budak sekolah kan, dapat belanja daripada mak ayah, tapi dia orang tetap ada masuk kadang tabung, ada duit shilling. Kata bagus sudah budak ni kata kan. Betul lah dia sebenarnya kan, sikap kita mendidik dia kan. Kalau kita mendidik dengan betul, dia akan jadi masyarakat kita jadi betul. Betul lah. Betul lah. Kan? Jadi itu yang patut kita buat lah cerita dia. Okey, jadi poin kita hari ni ialah bersedekah tu adakah kita ikhlas? Betapa ikhlas dengan sedekah kita, dan juga macam mana pengurusan atas sedekah itu. Adakah ianya sedekah itu sampai kepada poin dia yang betul cerita dia, atau sedekah tu membazir macam itu saja. Kan, digunakan untuk benda yang tidak wajar cerita dia. Kan? Betul. Kita kalau boleh nak elakkan benda-benda yang tak wajar lah cerita dia. Kan? Kita nak elakkan benda-benda yang tak sepatutnya berlaku dalam ya sedekah-sedekah ni semua kan cerita. Jadi betul setuju. Apa yang kita patut kita dalam sebagai orang Islam ni, janganlah berhenti bersedekah janganlah hanya bersedekah pada bulan puasa je. Cukup bulan puasa dan pada Jumaat saja. Bersedekahlah bila-bila masa. Tak kira. Satu perkara lah yang aku nak kongsikan sebagai terakhir daripada aku kan. Okay. Sebenarnya bila kau sedekah ni sebenarnya, terutama bila kau terasa sangat sempit, walaupun waktu tu kau ada RM1 kan, kau sedekahkan kan, sebenarnya satu keajaiban sedekah ni kau akan rasa relief. Itu yang aku selalu rasa lah. Aku beranggapan macam ni tau. Aku sendirilah kan, betul lah kadang-kadang bila time-time kita sendiri tak ada duit sebagainya kan, kita tetap nak bersedekah juga kan. Tapi macam kadang-kadang kita langsung tak ada duit, kita niat aku niat nak sedekah tapi aku tak ada duit, Allah cerita dia. Bang, kau sedekah Al-Fatihah pun dah cukup bang. Betul. Tapi macam cakap lah kan, dia sebenarnya diri kita sendirilah. Macam cakap tadi lah, adakah kita sedekah ni kerana kita, atau kita nak dapat nama, atau kita cari redha Allah. Ada orang mencari pahala Allah Ta'ala, tapi ramai orang yang sepatutnya bukan cari pahala, sepatutnya cari redha. Dia nak patutnya kita ni bersedekah ni, kita nak cari redha Allah supaya Allah ni ihsan kat kita, Allah ni redha kat kita, dan kerana ihsan dan redha Allah itulah menyebabkan kita masuk syurga contoh dia. Sebab okey, nak masuk syurga ni bukan sebab amalan bang. Bukan sebab amalan, bukan sebab kuat menderma ke bersedekah ke, tak. Kita masuk syurga ni atas redha dan ihsan Allah Ta'ala dia. Kalau Allah Ta'ala tak ihsan kan, tak pergi je cerita dia. Tak kira kau siapa sekalipun, kaya mana pun kau, filantropis mana ke kau, cerita dia. Tak nampak cerita dia. That's a prerogative Allah Ta'ala. Prerogative Allah Ta'ala maknanya suka dia lah cerita dia. Kalau dia Allah Ta'ala nak bagi Mother Teresa masuk syurga pun, dia boleh bagi, suka dia lah. Itu hak dia. Walaupun orang tu bukan orang kafir, sebab kita kata orang kafir kan cerita dia kan, ataupun ahli kitab kan, suka Allah Ta'ala lah nak bagi kan. Bukan urusan kita untuk bertanya atas apa-apa cerita dia. Jadi apa yang penting sebagai kita ni, makhluk ni, ialah kita buat apa yang sepatutnya selayaknya sebagai makhluk kita buat. Kita wrap up sampai ini sajalah. Hari ini celoteh dan juga sembang-sembang santai kita supaya ianya memberi manfaat kepada semua. Dan jangan lupa bersedekah. Dan kalau nak bersedekah kepada channel kami ni, YouTube kami ni, boleh salurkan juga. Tapi bukanlah untuk kami, sebenarnya kami untuk perkembangan barang-barang yang kami perlukan untuk buat program cerita dia. Tapi tak perlu. Kalau korang tak nak bagi pun tak apa, kita orang akan cari juga jana untuk buat benda-benda ni semua cerita dia. Kan, upgrade sendiri cerita dia. Tak perlu pun cerita dia. Saja buat joke je cerita dia. Tapi kalau korang nak bagi, jangan bagi sikit, bagilah banyak cerita dia. Tak apa, jangan risau. Aku tak jadi dengan ustaz yang lobai yang pakai jubah dan sebagainya sampai kantor dekat Sabah tu cerita dia. Aku tak buat gitu. Jangan risau. Sempat lagi tu smash. Aduh, mampus. Alright, jangan, kita kena santai-santai kan hidup ni cerita dia kan. Cerita dia nampak ni. Aku lampu pun dah malak. Aku dah beli satu lampu lain lah cerita dia. Kita cari modal lain lah cerita dia. Aduh. Okey lah. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi selamat wabarakatuh. menguruskan hidup kita ni. Semoga apa yang kita buat ni menjadi manfaat kepada kita dan juga pada hari akhirat sebagainya. Mana tahu apa kita cakap, kita ulas hari ni menjadi pahala pada kita kan? Kita tak tahu. Kita tak minta. Kan bukan kita tak minta, kita tak demand pun dengan Allah Taala. Kita berharap itu dia. Okey. Okey, assalamualaikum. Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe ya. Okey. Ya, semestinya.